الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrah. Tetapi ta'alluq kudrah itu ta'alluq mengadakan, dan ta'alluq iradah ini ta'alluq menentukan. Habis kata komah. Habis pada masalah ta'rif sifat iradah. Ta'rif, bila kita sebut ta'rif dalam ilmu kalam kama huwa maklum, yakni ta'rif di dalam ataupun ta'rif pada perbahasan zat dan sifat, itu ialah ta'rif bil rasmi, bukan ta'rif bil haddi. Bukan bermakna bila ulama kata ta'rif bil rasmi, ta'rif bil haddi dalam ilmu kalam, semua ta'rif yang disebut dalam ilmu kalam tu semua ta'rif bil rasmi belaka. Yang silap faham. Yang ni ta'rif pada hakikat sifat dan zat. Bukan ta'rif, semua ta'rif dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, semuanya jadi apa? Semuanya jadi bil rasmi lah. Salah kalau faham gitu. Boleh kan? Jadi kita dah selesai dah ta'rif kepada sifat iradah, dan kita dah maklum ta'rifnya adalah bir rasmi, yakni untuk membezakan sifat iradah dengan sifat yang lain. Dah tahu? Untuk membezakan sifat iradah dengan sifat yang lain. Dan yang paling penting sekali pada sifat-sifat ma'ani ni ialah pada ta'alluqnya, muta'allaqnya. Boleh? Ta'alluqnya dan muta'allaqnya. Maka ta'alluq seperti kita akan terzahir nanti, sifat ada dua keadaan, berta'alluq, tidak berta'alluq. Bi'tibaril muta'allaq pula sifat akan dibahagi kepada empat. Ada sifat yang berta'alluq kepada mungkinat, ada sifat berta'alluq kepada mawjudat, ada sifat yang tak berta'alluq, ada sifat yang berta'alluq kepada apa? Jami'i aqsami hukmil aqli. Kama sayadhhar insya-Allah. Boleh? Itu mukadimah dia. Maka musannif setelah selesai belaka tadi, musannif nak bahas pula ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah. Maka sebelum daripada masuk ta'alluq iradah, tahu dulu kata ta'alluq iradah ialah ta'alluq takhsis. Itu nombor satu. Ta'alluq iradah ialah ta'alluq takhsis. Boleh? Takhsis. Kita panggil menentukan. Kita panggil juga memilih. Kita panggil juga apa? Kita panggil juga apa? Selain daripada memilih, selain daripada menentukan. Menyengeling. Waktu kita sebut dah ni. Daripada lafaz-lafaz yang dengan syarat mesti muafakat dengan makna takhsis. Qala al-musannifu, dan ta'alluq iradah itu, ta'alluq iradah dengan tiap-tiap mungkin, dengan tu khabar. Ini ialah dengan tiap-tiap mungkin. Boleh? Dan bermula ta'alluq iradah itu ialah dengan tiap-tiap mungkin. Boleh kan?
Maknanya apa? Maknanya seperti kudrah dulu. Tak ada? Seperti kudrah dulu. Apa? Ta'alluq kudrah pun ta'alluq dengan tiap-tiap mungkin. Ya tu? Ta'alluq kudrah dulu pun ta'alluq pada tiap-tiap mungkin. Baik. Sini kita kena tambih dulu satu hal. Boleh? Maknanya ibarat musannif ni sama dengan ibarat syurrah kepada Ummul Barahin. Dan Ummul Barahin tu sendiri. Boleh? Bahkan kebanyakan kitab-kitab pun bila bahas ta'alluq iradah dan qudrah, dia guna ibarat tiap-tiap tu. Yang ni dalam bahasa Arab, tiap-tiap ni dalam kitab Tauhid, dia mari dengan lafaz jami'. Mari dengan lafaz jami'. Yalah? Maka jami' tu isyarat kepada apa? Isyarat kepada suluhi. Dan kita dah maklum ta'alluq suluhi tidak dipanggil dengan ta'alluq hakiki. Jelas? Tidak dipanggil dengan ta'alluq hakiki. Tulis sikit pada apa? Tiap-tiap. Tulis pada tiap-tiap. Di sini isyarat kepada satu bagai daripada ta'alluq iradah, yaitu ta'alluq suluhi qadim. Yaitu ta'alluq suluhi qadim. Yakni Allah yang bersifat dengan iradah itu boleh boleh menentukan boleh menentukan akan kelakuan dan keadaan pada mana-mana mungkin. Pada mana-mana mungkin. Boleh? Pada mana-mana mungkin. Jadi sini ni kita dalam kitab Arab ataupun dalam kitab Jawi kita ketemu pada makam ni 3 lafaz. Kita ketemu dengan 3 lafaz. Al-awwal takhsis, lafaz takhsis. Yang musannif sini terjemah dengan menentukan, nanti kita akan tengok nanti. Yang kedua lafaz hal, keadaan. Hal. Kita jumpa di sini. Kerana maksud menentukan tu, yakni maksud menentukan ialah menentukan setengah keadaan yang harus pada mungkin. Ada tu? Yang kita akan tengok nanti dengan nama al-mumkinat al-mutaqabilat. Kita akan tengok nanti. Istilah yang ketiga kita akan jumpa adalah mungkin. Istilah mungkin. Ni 3 lafaz ni kena ingat dalam bab iradah. Kena tambih bila mengajar orang nanti kak peringat kata lafaz ni. Jelas? Baik, baca sikit lagi. Di sini isyarat kepada satu bagai kepada ta'alluq iradah. Satu bagai kepada ta'alluq iradah. Maksudnya ada lagi ta'alluq iradah. Oh, ada lagi. Bila nak ayat pani? Pani. Sama ni. Kau nak selalu. Pani ah. Fadal. Yaitu ta'alluq suluhi qadim. Yaitu ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim. Dan kita dah cerita dah suluhi ialah dengan makna sah patut melakukan ta'alluq hakiki tu. Sah patut melakukan ta'alluq hakiki. Apa ustaz maksud ta'alluq hakiki? Tiap-tiap ta'alluq tu dia ada makna hakiki ta'alluq. Yakni ta'alluq tu berlaku sengati. Kalau taksis gak taksis sungguh, taksis betul berlaku sengati. Kalau taksir tu gak taksir berlaku sengati.
Faham tu? Bukan kata iktibar boleh mentaksis. Bukan. Kalau lafaz tu kat kita sebut sungguh. Faham tu? Taharrukul lisan tu berlaku. Faham tu? Bukan kata boleh taharruk. Tak. Taharrukul lisan tu berlaku sekali. Jelas? Itu pada lafaz lah. Jelas tak tu? Tu orang panggil apa? Maksud suluhi ni adalah boleh buatnya akan apa? Akan ta'alluq hakiki tu. Maka iktibar dia boleh buat, dia panggil ta'alluq juga. Cuma majazi. Faham tak? Cuma majaz. Boleh tak? Macam kita misal ke bawah ni, kita ada biti. Bila kita ada biti, kita boleh beli tak? Boleh. Kita beli tak lagi? Tak lagi. Maknanya kita ni ada suluhi membeli. Dengan sebab kita ada pitih. Sifat pitih tu bila ada, kita sah patut membeli. Tak beli lagi. Maka oleh kerana boleh membeli, sebenarnya membeli tak? Tak lagi. Hak hakikat ta'alluqnya siapa? Membeli tu. Tapi oleh kerana boleh membeli, suluh membeli tadi, dipanggil dengan ta'alluq juga dia. Faham tak? Jelas tu orang panggil suluhi. Lepas tu pula qadim. Sini ni ta'alluq suluhi qadim. Mana Allah Ta'ala boleh menentukan. Menentu tak lagi? Tak lagi. Iktibar suluhi ni tak menentu lagi. Faham tak? Tak menentu lagi. Jelas ni? Iktibar suluhi qadim ni, yakni Allah Ta'ala boleh menentukan tu pada qadim. Pada qadim. Bukan kata pada ketika sekarang tak. Kalau pada ketika sekarang, maknanya dulu tu Tuhan tak ada sifat tu. Lepas tu Tuhan pun ada, tapi Tuhan tak menentu lagi. Tak? Macam kita. Ada sama tak pitih dengan kita? Tak ada. Teka-teka tak ada pitih. Tapi bila dia ada pitih tu, maknanya sebelum tu tak ada pitih. Tapi bila dia ada pitih, tak beli lagi. Suluhi tak orang panggil lagu tu? Suluhi. Orang panggil suluhi. Tapi suluhi hadis. Allah Ta'ala tak ada suluhi hadis. Allah Ta'ala semua sifat-sifat dia yang ada suluhi qadim semuanya. Jelas Suluhi qadim semuanya. Jelas tak? Tu. Maka tilik kepada Allah Ta'ala boleh menentukan, maka Allah Ta'ala boleh menentukan tiap-tiap mungkin. Hak mana Allah Ta'ala nak tentukan? Boleh. Tak ada satu pun terlucu. Tak ada. Hak mungkin tu tak kena berlaku. Jelas? Baik. Fadal. Yakni Allah yang bersifat dengan iradat itu boleh menentukan akan kelakuan dan keadaan pada mana-mana mungkin. Aywa. Betul? Habis dah? Habis takut intah. Dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrah. Tiap-tiap mungkin. Jadi kalau kira ibarat arak tu kita boleh buat dua ni sini. Kita boleh buat dengan tu satu khabar. Lepas tu mungkin tu tadi kalau kita tak buat dengan tu jadi khabar, kita buat seperti tu jadi khabar. Lepas tu dengan tu ta'alluq pada ta'alluq tu. Nampak dah? Kita ngaji kitab Jawi, kita orang mengaji ni kena nampak lah perhubungan Jawi dengan Arab tu nampak. Nampak. Tapi ngajar orang kampung tu tak ada kena kira lah siapa tahap. Khabar mubtada cukup dengan sebut bermula ialah gitu. Pening dia pula. Qala al-musannifu, dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin. Seperti ini ta'alluq dengan tiap-tiap mungkin tu seperti kudrah. Yakni seperti ta'alluq kudrah. Gitu. Wajah syabah kita pada ta'alluq. Kita kena ada seperti ta'alluq kudrah. Maknanya kudrah ni berta'alluq pada tiap-tiap mungkin ke? Berta'alluq pada tiap-tiap mungkin juga. Iktibar siapa? Iktibar suluhi qadim lah. Itu kena nampak malik. Iktibar suluhi qadim. Habis. Baik. Qala al-musannifu. Tetapi ini istidrak makna seperti. Istidrak kepada seperti. Boleh? Ni kalau ibarat arak ni,
Dia tak guna lakinna ni, dia guna illa anna. Baik, tu. Tetapi ini istidrak kepada seperti. Bapa kena istidrak. Gini, kena faham dulu hijau istidrak. Istidrak ni dia adalah magi dia tu untuk menghilangkan waham. Tu? Untuk menghilangkan waham. Waham mana? Waham yang timbul daripada kalam sebelum. Faham tak? Nak we faham cerita istidrak. Nak we faham cerita istidrak. Mana kalam sebelum? Musannif kata ta'alluq iradah ialah seperti ta'alluq qudrah. Jelas Dan awak sebagai orang mengajar ni, pandang mengajar ni kena we pandang ni. Ayat sebelum dia kata ta'alluq qudrah iradah adalah seperti ta'alluq qudrah. Selesai. Maknanya bila kita kata seperti, ada tak sebab beza? Kalau dia kita kata seperti, tak ada muka seperti. Tak. Maka tak ada beza yang kita faham tu tadi salah. Sebab apa? Sebab ada beza. Bukan kata seperti juga 100% belaka. Tak. Ada beza. Dan kalau siapa ngaji dalam ilmu balaghah, dia kena tahu bahawasanya syarat nak guna tashbih, dia tak boleh serupa 100%. Dia tak boleh serupa 100%. Kalau tidak, tak boleh buat uslub tashbih. Dia mesti ada beza. Faham tu? Baik. Maka sekarang ni bila kita kata, bila musannif kata ta'alluq iradah ialah seperti ta'alluq qudrah, kita faham kata serupa belaka. Jelas. Maka bila musannif nak jaga salah faham tadi tu, musannif guna apa? Tetapi itu nama dia istidrak. Istidrak ni dia nak hilangkan waham hak timbul tu, bukan nak hilangkan ayat sebelum tu, bukan. Ada setengah orang faham gitu. Salah tu. Dia nak menghilangkan waham yang timbul daripada kalam sebelum tu. Mana kalam sebelum? Ta'alluq iradah seperti ta'alluq qudrah. Mana wahamnya? Serupa belaka. Jadi akan tetapi tu mari nak menghilangkan seperti tu. Nak menghilangkan waham yang timbul dari seperti itu. Boleh hurai tak? Boleh jelas kat orang tak tu? Tu boleh. Tetapi ta'alluq qudrah itu ta'alluq mengadakan. Tengok, mengadakan tu khusus tu. Mengadakan dalam bahasa Arab ke apa? Ijad. Tidak gitu? Adakah ta'alluq qudrah tu ijad saja? Ada ta'alluq qudrah taksir yang merangkumi ijad, i'dam dan apa? Imdad. Patut gapo ni kalau dalam kitab Arab ni kita panggil lagu ni? Sebut khasna mana am ni? Dalam kitab Dawi ada. Ada apa ke dia? Patut apa sebut mengadakan sini? Ada kelebihan tu mengadakan tu. Siapa kena boleh sebut dia sorang-sorang? Jelas Ala kulli hal tulis pada mengadakan. Tulis itu. Tulis pada mengadakan. Tulis pada mengadakan, yakni mengadakan dan meniadakan dan mengekalkan. Situ. Kita koma situ dulu, lepas tu jawab azal sambung insya-Allah. Qala al-musannifu
Tulis pada mana tadi? Mengadakan deh. Mengadakan yakni apa dia? Aywa. Lepas tu sambung takdir begitu isyarat kepada zikrul khas wa iradatil am. Zikrul khas wa iradatil am, yakni sebutkan ijad, muradnya ta'thir. Yakni sebutkan ijad, muradnya ta'thir. Kerana yang dinamakan ta'alluq qudrah itu ialah ta'thir. Di bawahnya ada 3. Bukannya ijad sahaja. Bukannya ijad sahaja. Adapun musannif menyebutkan ijad kerana melihat kepada kemuliaan mengadakan itu. Kerana mungkin yang ada itu terlebih mulia daripada mungkin yang tiada. Dan sebaik-baik mungkin yang ada ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita ijad sekali lagi lah sekali. Ada sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Ijad hok ta'alluq taksir yang ketiga tu. Biar kita ada taksir tu kita balik naik sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabb. Fadhil. Yakni mengadakan dan meniadakan dan mengekalkan. Takdir begitu isyarat kepada zikrul khas wa iradatil am. Yakni sebutkan ijad, muradnya taksir. Sebutkan ijad, murad dia taksir. Ni kena faham molek ni. Apa? Ada setengah orang dia katakan tak apa sebut mengadakan saja. Yakni mengadakan tiada. Mengadakan kekal. Faham tak? Maka percakapan gitu kita tak boleh terima. Adapun mengadakan kekal tu boleh lagi. Tapi mengadakan tiada, yakni lagu mana mengadakan tiada? Faham tak ni? Apa maksud mengadakan tiada? Lugah Melayu mungkin, tapi lugah Arab ijad itu tak masuk dengan adam. Lagu mana mengadakan tiada? Gimana mengadakan tiada? Adam yang dia maksudkan tadi adalah Adam dengan makna i'dam tu. Ini apa hakikat i'dam? Daripada ada kepada tiada. Lepas tu dia nak kata i'dam tu tadi adalah dengan ijadul Adam. Lagu mana? Lagu mana? Tidak ke ijad tu tadi adalah daripada tiada kepada ada. Lalu ke mana kita nak pasal tiada tu tadi daripada ada kepada tiada? Tidakkah orang panggil daud lagu tu? Wa dauru min al mustahalatil akliyah. Tidak gitu? Hakata. Jadi mengada tadi tu, patut tak ketika dia nak mengada tu dia ada. Ketika dia tak ada tadi tu ketika dia nak mengadakan dia ada. Kerana maksud dengan Adam, ijadul Adam adalah i'dam. Maknanya dia ada dulu lah. Lepas tu ijad daripada tak ada, bila tu nak mengada tu dia ada. Bila tu hakata.
Boleh apa ya? Orang panggil daur lagu tu. Yalah. Jadi tak boleh hurai lagu tu, salah. Hurai lagu tu salah lagu tu. Ya tarattabu alaihi, mengadakan kekal juga salah. Ya tu, mengadakan kekal juga salah. Kerana kekal ni ibarat daripada qabdah. Ibarat daripada qabdah. Jelas? Bukan diri mengadakan ataupun meniada, tapi dia qabdah. Kekalnya, yakni duduknya tiada ataupun ada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Jelas? Jadi boleh tak hurai lagu tu? Tak boleh. Dengan wajah yang membawa kepada muhalatul aqliyah. Bukan biasa-biasa. Jelas? Itu kena ingat tu. Lepas tu, hak betulnya lagu mana? Kita kata lagu ni. Kita kata lagu mana? Fadhal Habib. Kerana yang dinamakan ta'alluq qudrah itu dinamakan taksir. Di bawahnya ada 3, bukannya ijad sahaja. Di bawahnya ada 3. Apa 3? Ijad, yang mengadakan. Bawah taksir tu. Yang kedua ada imdad, mengekalkan. Ibarat daripada qabdah. Lepas tu kita ada apa? I'dam. Apa? Meniadakan. Jelas tak tu? Hakala. Ada lagi? Adapun musannif menyebutkan ijad kerana melihat kepada kemuliaan mengadakan tu tadi. Bi syarafil ijad. Wallahu alam ma wajadna fi ayyi kutub, tapi hadza ma khatara bi bali. Hak ni hak mari dalam kepala tak nak apa. Musannif kata kita. Ada lagi banyak lagi wajah kita boleh tangguh, tapi hak ni kita rasa sedap sekali. Sah? Hak ni wallah alam, ana tak pernah jumpa dalam mana-mana kita. Mungkin anda boleh cari lagi. Mungkin ada lagi wajah yang lebih baik daripada, ana rasa yakin kata ada lagi hal lebih baik daripada ni. Boleh. Tapi hadza ma khatara bi balil an. Boleh? Wa huwa laisa bi khata. Kerana sahnya dengan dalil akli dan nakli. Boleh? Fadal. Kerana mungkin yang ada itu terlebih mulia daripada mungkin yang tiada. Baik, kena faham molek bapa ana takdir illah. Syarat nak jadi zikrul khas wa iradatul am dalam balaghah, dia tak boleh sebut kalau tak ada illah. Yakni dia tak ada qarinah. Dia tak ada qarinah. Boleh tak kita guna majaz akli, majaz mufrad, yakni majaz mursal tanpa ada alaqah ataupun qarinah? Tak. Kalau tak ada, wa huwa minal khata. Fa huwa minal khata. Tidak gitu? Sebab tu kita zahir dekat apa? Kita zahir dekat illah. Lepas tu kita kaji lah, illah sini makbulah ke tak tu? Tapi kaji tu insyaAllah lah, illah makbulah tu. Illah makbulah. Dengan meraihkan illah balaghah dah tu. Kita buat tu. Fadal. Kita tengok dalam ilmu bayan. Fadal. Dan sebaik-baik mungkin yang ada ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lah ni ada lagi? Ada. Boleh? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kerana setengah daripada Allah yang Allah Ta'ala janjikan tidak binasa, 10 kali itu adalah ruh para malaikat. Ruhnya apa? Ruhnya para anbiya dan para rasul. Dia tidak binasa. Boleh? Setengah kata kullul arwah. Pada itu kullul arwah. Al-arwah. Ala kulli hal. Habis dah? Habis setakat tu. Faham malak dah? Sekali lagi. Dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin. Seperti kudrah. Tetapi ta'alluq qudrah itu ta'alluq mengadakan, yakni taksir, isyarat kepada taksir. Apa makna taksir? Memberi bekas. Ialah ta'alluq memberi bekas. Jadi sebut mengadakan nak dengan makna memberi bekas. Bukan dengan makna ijaz sajalah. Itu cara sebut majaz. Cara hurai majaz akli, majaz mursal. Adapun kalau awak mengajar orang kampung, awak jangan buat gitu. Awak gini. Mengadakan yakni dan meniadakan dan mengekalkan. Begitu ya. Boleh bayar cara hurai dia. Tapi untuk orang ngaji, awak cara majaz mursal. Cara hurai dia lagu mana? Mengadakan, yakni memberi bekas. Maka sebut lafaz mengadakan, nak dengan makna memberi bekas. Itu cara orang mengaji, kena bayar. Itu majaz mursal. Habis. Dan ta'alluq iradah ini, ta'alluq menentukan taksis. Ini hakikah dah. Tak kena takwil apa-apa. Menentukan. Faham tu? Baik. Habis. Maka sini boleh menentukan tu kita nak wipahai dulu sikit. Kita kena wipahai dulu sikit pada masalah apa? Pada masalah menentukan tu. Jelas?
Dan kita ada isyarat dah tadi sikit, tapi sini kena tulis lah, tulis pada menentukan. Tulis. Maka iktibar sama itu ialah pada muta'allaknya. Maka iktibar sama itu ialah pada muta'allaknya, bukan pada diri ta'alluq. Bukan pada diri ta'alluq. Maka ada pun diri ta'alluq, ada pun tak ada maka dah. Ada pun diri ta'alluq, maka sudah tentu berbezanya begitulah berbezanya ta'alluq itu pada tiap-tiap sifat yang berta'alluq. Begitulah berbezanya ta'alluq itu pada tiap-tiap sifat yang berta'alluq. Tambihatun. Tulis buat tajuk tambihatun. Tambihatun kan? Ada banyak lah. Okay, disebut beberapa tambih. Tambih yang pertama, tambihul awal. Tambih nombor 1. Kena lebih banyak sikit tak apa dah. Hak pentingnya awak faham. Lepas pada ni macam kita sebut, niat kitanya baca kitab ni boleh sampai kepada kita apa? Kalau hak Jawi lah ni suruh Jawi kita apa? Kita Aqidatun Najid. Paling kurang awak balik tu awak boleh baca Aqidatun Najid. Bukan ngaji dah, baca. Pastikan boleh baca Aqidatun Najid. Dan benda tu bila berlaku orang tak lepas. Oh, tidak tahu ni lah. Tahun ini tak lama dah, tinggal berapa kelas lagi? 3 kelas lagi. Hari ni, esok, minggu depan 2 kali lagi, patut cuti. Siapa lah bila. Yang ni siapa boleh 3? Siapa boleh 3? Baik selalu tu. Siapa boleh 3? Kalau kata nak mengaji juga, kita baca, tapi kita duduk Malaysia. Habis tak kata. Tambih pertama. Ta'alluq itu ada 2. Kedua-duanya itu dipanggil ta'alluq. Kedua-duanya itu dipanggil ta'alluq. Cuma iktibarnya berbeza. Yang pertama sungguh berlaku ta'alluq itu. Sungguh berlaku ta'alluq itu. Inilah yang ditakbirkan dengan tanjizi. Inilah yang ditakbirkan dengan tanjizi. Yang kedua, ni takluk pasal yang kedua. Ta'alluq dengan iktibar boleh berlaku
sungguh sesuatu ta'alluq itu. Contohnya, ta'alluq qudrah ialah ta'thir. Maka Allah yang bersifat dengan Allah yang bersifat dengan qudrah boleh memberi bekas. Maka boleh memberi bekas itu sudah kita panggil ta'alluq. Walaupun hakikat memberi bekas itu belum sabit lagi. Belum sabit lagi. Yang kedua ini namanya suluhi. Yang kedua ini namanya suluhi. Suluhi dan tanjizi ini, suluhi dan tanjizi ini keduanya ialah bahagian kepada ta'alluq. Dan tidak lazim. Tidak lazim, tidak lazim. Ingat tu. Kita sebut tidak, bukan lazim, tidak lazim. Tiap-tiap sifat ada dua ta'alluq ini. Tiap-tiap sifat ada dua ta'alluq ini. Tak lazim. Ini tambih pertama. Beres. Faham tak? Tambihun tsani. Tambih kedua. Lafaz tiap-tiap mungkin mengisyarat kepada suluhi qadim. Lafaz tiap-tiap mungkin mengisyarat kepada suluhi qadim. Maka jelaslah persamaan dua ta'alluq ini persamaan ta'alluq bukan dua persamaan ta'alluq di antara dua sifat ini ada dua. Pertama, pada iktibar muta'allaq. Pertama pada iktibar muta'allaq. Maka muta'allaq kedua-dua sifat ini ialah mungkin. Mungkin. Kedua, iktibar
kedua-dua sifat ini ada ta'alluq suluhi qadim. Ada ta'alluq suluhi qadim. Adapun hakikat ta'alluq kedua-dua sifat ini maka berbeza tanpa khilaf. Maka berbeza tanpa khilaf. Tambih yang ketiga. Pada iktibar ta'alluq tanjiziyun deh. Ta, nun, jim, ya, ra, ya. Tanjiziyun. Ta, jim, ta, nun, jim, ya. Tanjizi, zai. Okey, ra. Betul ya. Tanjiziyun. Pada kena? Pada iktibar ta'alluq tanjizi. Pada iktibar ta'alluq tanjizi. Maka qudrah tidak mentaksir segala mungkin. Begitulah iradah tidak mentaksis segala mungkin. Telah kita maklum. Itu kamal. Sebelum telah tu kamal dulu. Telah kita maklum. Telah kita maklum. Ta'alluqul qudrati ala wafqil iradati. Ala wafqil iradati allati hiya ala wafqil ilmi. Ta'alluqul qudrati ala wafqil iradati allati hiya ala wafqil ilmi. Boleh? Itu tambih yang ketiga. Yang terakhir. Yang terakhir. Pada tanjizi iradah. Pada tanjizi iradah. Allah yang bersifat dengan iradah itu. Allah yang bersifat dengan iradah itu akan menentukan bagi tiap-tiap mungkin keadaan-keadaan yang tertentu. Apabila tertentu satu-satu keadaan itu, maka tiadalah yang lawannya. Maka tiadalah yang lawannya. Maka tiadalah lawannya.
inilah yang dinamakan al-mumkinat al-mutaqabilat. Inilah yang dinamakan dengan al-mumkinat al-mutaqabilat. Dan iaitu ada 6. Dan iaitu ada 6. Pertama, ada dan tiada. Ada dan tiada. Kedua, sifat-sifat. Ketiga, jihah yang 6. Keempat, tempat-tempat. Kelima, masa-masa. Keenam, miqdar. Keenam, miqdar ataupun kita panggil dengan sakatan. Maka tilik kepada suluhi qadim. Allah yang bersifat dengan iradah itu boleh menentukan semua ini. Boleh menentukan semua ini. Adapun melihat kepada tanjizi qadim, maka kena kepada setengah-setengah sahaja. Dengan syarat yang kena itu tidak berlawanan. Dengan syarat yang kena itu tidak berlawanan. Oh, banyak tu. Penuh tak? Penuh. Tahu awak kira ngaji kita Arab senang ni. Tahu awak boleh hurai kat Melayu tu. Awak nak lagu mana? Yalah, betul tanya dulu. Baca dulu lah. Betul tanya dengan baca dulu. Kenapa Ustaz Afiq? Ustaz Afiq nak baca? Dah tak? Ada tak dia baca? Tidak. Baca cepat-cepat lagi. Maka iktibar sama itu ialah pada muta'allaqnya. Tu tengok pada zahir ibarat lah. Musannif dulu nak cerita pasal iktibar sama tadi tu iktibar muta'allaq. Pani nombor 2 tambah nombor 2 ke Bapak nak sebut tadi, kita akan sebut bahawasanya ada 2 sama. Jadi hak atas ni ibarat zahir ibaratnya musannif nak cerita yang sama itu ada satu dulu. Dia apa? Muta'allaq dia. Jadi muta'allaq dia sama-sama mungkin. Lepas tu sama-sama mungkin. Fadhal, baca. Bukan pada diri ta'alluq. Bukan pada diri ta'al. Jadi kita kena faham haqaiqus sifati apa? Itu berbeza pada tiap-tiap sifat. Begitu juga ta'alluq berbeza. Faham tu? Walaupun namanya sama, kita dah cerita dah ni hakika. Fadhal. Adapun diri ta'alluq maka sudah tentu berbezanya. Begitulah berbezanya ta'alluq itu pada tiap-tiap sifat yang berta'alluq. Pada tiap-tiap sifat berta'alluq semua berbeza. Apa kena baik ta'alluq kan? Kerana sifat hayah tak ada ta'alluq. Kalau jumpa kita sebut sifat hayah berta'alluq, maka fahamlah ta'alluq situ bukan dengan mana talabu apa? As-sifati. Bahkan hanya dengan mana samaratus sifat. Jelas? Tu. Lepas tu apa Ustaz sebut kita? Adakah kita sebut kita? Ada. Kalau jumpa al-hayatu tata'allaq.
Kalau jumpa perkataan itu, faham dah. Ta'alluq situ bukan dengan makna talabu sifat. Dengan makna lain. Jelas? Tambihat. Yang pertama, ta'alluq itu ada dua. Kedua-duanya itu dipanggil ta'alluq. Dua-dua panggil ta'alluq. Ada setengah orang silap faham. Bila dia tahu maklumat, ni ta'alluq hakiki, ni bukan ta'alluq hakiki. Tidak hakiki itu dia tak sepanggil ta'alluq. Dah, dia ta'alluq juga. Allah Ta'ala boleh menentukan tu. Kalau dia iskal, dia kata Allah Ta'ala tak menentu lagi. Tak, kena faham molek. Panggil ta'alluq tu tak syarat dengan kena mesti menentukan dulu. Kerana boleh menentukan tu, sudah kerja Allah Ta'ala dah. Faham? Boleh menentu tu, ta'alluq Allah Ta'ala dah. Faham tak? Tu. Kena faham eh? Jadi dua-dua tu nama ta'al. Sebab tu kita mentakdim ke hak tu dulu. Lafaz tu dulu. Kenapa? Dua-dua tu dipanggil ta'alluq. Jelas? Betul. Cuma iktibarnya berbeza. Yang pertama, sungguh berlaku ta'alluq itu. Inilah yang ditakbirkan dengan tanjizi. Tu. Sungguh berlaku ta'alluq. Kalau menentu sekati. Kalau memberi bekas sekati. Faham tak? Kalau menunjuk sekati. Kalau nyata sekati. Faham tak? Bukan kata sah patut menyata tak. Nyata sekati. Faham tak? Macam ta'alluq ilmu Allah Ta'ala. Ta'alluq ilmu Allah Ta'ala kita maklum ta'alluq ilmu yang pertama yang apa? Satu yang ittifaq pada semua mana-mana mazhab adalah ta'alluq tanjizi qadim, sifat ilmu. Tidak gitu? Maka Allah Ta'ala nyata di sisinya. Apa? Akan segala zatnya dan segala sifat-sifatnya. Yang bangsa ada ataupun yang bangsa sungguh. Jelas tak tu? Habis. Yang kedua, ta'alluq dengan iktibar boleh berlaku sungguh sesuatu ta'alluq itu. Boleh berlaku sungguh. Bukan berlaku sungguh. Apa? Boleh. Dikunci dia boleh tu. Nak ceritanya, hak boleh ni boleh panggil ta'alluq dah. Tu. Tu kena tambah tu, awak belajar baca kitab. Contohnya, ta'alluq kudrat ialah taksir. Maka Allah yang bersifat dengan kudrat boleh memberi bekas. Maka boleh memberi bekas itu sudah kita panggil ta'alluq. Walaupun hakikat memberi bekas itu belum sabit lagi. Faham tu? Belum sabit lagi. Kita kecek belum ni, kecek mudah-mudah ya sebenarnya. Hakikatnya kita tak boleh nak kata belum. Sebab apa? Qadim lah kau tu. Faham tu kau? Qadim. Faham tu? Kalau ni sebuah taksis Kalau ni sebuah taksis. Suluhi dengan tanjizi taksis tu tidak qadim dua-dua. Qadim dua-dua. Panggil belum tu tak ada tatik. Belum tu belum lugawi. Belum lugawi hak tak ada habis lurus dia nak pakai. Nak takbir tu. Hakikat tak boleh sebut belum. Kalau sebut belum ada tatik tak? Kalau sebut sebelum ada tatik. Pas di antara ta'alluq yang qadim-qadim tu ada tatik tak? Tak ada tatik. Dia hakikat dia mari lagu tuduh. Cuma nak suruh nampak tartib tu tartib akli hamba tu je. Macam hayah lah, macam hayah. Hayah disusun kalau dia setengah kita, disusun hayah dulu baru susun qudrah, baru susun iradah. Sebab apa? Nak suruh nampak Allah Ta'ala tu tadi hidup. Dulu. Dan itu juga hikmah susun apa? Susun wujud dulu. Isbat wujudillah. Kitab Safar kan? Semua masalah isbat wujudillah. Bahkan kita pun wujud dulu tidak akan sifat pertama. Jelas? Bukan tertib biasa ni kitab Faridah. Betul. Yang kedua ini namanya suluhi. Suluhi dan tanjizi ini kedua-duanya ialah bahagian kepada ta'alluq. Tu. Kedua-duanya adalah bahagian kepada ni ta'alluq tanjizi, ni ta'alluq suluhi. Betul. Dan tidak lazim tiap-tiap sifat ada dua ta'alluq ini. Seperti mana setengah orang faham. Tiap-tiap sifat tu lah dia duk tanya. Mana ta'alluq suluhi start sini? Mana ta'alluq tanjizi sini start? Dia tak syarat. Dia tak syarat ada belakang. Faham kan? Hakata. Hak tentunya tanjizi kena ada. Hak tentunya tanjizi kena ada. Jelas. Sebab itulah yang dipanggil dengan hakikat ta'alluq sebenar. Jadi tanjizi pada tiap-tiap sifat semua ada tanjizi. Khilafnya pada suluhi ataupun tanjizi itu tadi hadis ataupun qadim saja. Jelas boleh faham tu? Itu nuktah muhimmah jiddan tu. Tiap-tiap sifat mesti ada tanjizi. Tak ada tanjizi. Kerana tanjizi itulah hakikat ta'alluq. Adapun khilaf pada sama ada sabit ke pada suatu sifat itu suluhi ataupun tanjizi itu tadi hadis ataupun qadim, itu je khilaf. Jelas tak tu?
Itu bergantung kepada tertib yang anda cerita bawah ni. Lagu mana nak faham ta'alluq? Kunci ta'alluq pertama faham ta'alluq tu ta'alluq ke apa? Jelas? Yang kedua tengok suluhi ke ataupun tan. Yang ketiga tengok qadim ataupun hadis. Faham tak tertib cara memikir tu? Cara memikir tu. Jelas? Fadal. Tambahan kedua, lafaz tiap-tiap mungkin mengisyarat kepada suluhi qadim. Maka jelaslah persamaan ta'alluq di antara dua sifat ini ada dua. Pertama, pada iktibar muta'allaq. Tadilah. Jadi pada mungkin. Fadal. Maka muta'allaq kedua-dua sifat ini ialah mungkin. Kedua, iktibar kedua-dua sifat ini ada ta'alluq suluhi qadim. Tu, ni yang kedua. Ta'alluq suluhi qadim. Dua-dua sifat ni ada ta'alluq suluhi qadim tak? Ada. Maka sama. Sama ni sebab tu. Lepas tu kita nak tunjuk kata berbeza ta'alluq, hakikat ta'alluq, kita katakan afdal. Adapun hakikat ta'alluq kedua-dua sifat ini berbeza tanpa khilaf. Tak ada khilaf beza. Kau sama? Tak sama. Kata tu. Tidak menimbulkan taksis, tidak menimbulkan asar. Kata tu tidak menimbulkan asar pada azali. Tak salah kalau bahasa kita. Tak ada khilaf. Afdal. Tambahan ketiga. Pada iktibar ta'alluq tanjizi, maka kudrat tidak mentaksir segala mungkin. Begitulah iradat tidak mentaksir segala mungkin. Faham tak? Jadi dia terbina pada iradah. Kerana dia terbina pada iradah. Jadi kita nak faham maksud kudrat tidak mentaksir segala mungkin, kita kena faham dulu iradah tidak menentukan segala mungkin. Adakah iradah menentukan segala mungkin? Tidak. Iradah tidak menentukan segala mungkin. Allah yang bersifat dengan iradah tidak menentukan segala mungkin. Lagu mana dia kena menentukan segala mungkin? Sedangkan kalau menentukan segala mungkin, dia boleh membawa kepada ijtima'ud diddaini. Wajtima'ud diddaini adalah setengah daripada muhalatun akliyah. Boleh? Setengah daripada muhalatun akliyah. Ad-diddani la yajtami'an bila khilaf. Hok apa? Hok jadi boleh terimanya wala waqad yartafi'an. Hak kita boleh terima tu yartafi'an, bukan pada yajtami'an. Jadi kayak itu. Bapa misalnya gini. Sudah apa? Sampai paling bahaki akan baca. Bahaki akan baca ni kita bagi misal. Misal ijtima'ud diddan yang kita dah sebut beberapa kali dah. Kita sebut sekali lagi. Zaid masalah. Kita tatbiq atas mungkinat mutaqabilat selalu dah. Maka Allah Ta'ala pada ketika qadim, Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, maka Allah Ta'ala sepatut menentukan zat dengan mana-mana keadaan. Kenapa? Dengan mana-mana keadaan. Bahkan Zaid tu tadi Tuhan boleh pilih dia nak ada ke dia tak ada. Ada ataupun tak? Tak ada. Dan kita dah sebut tadi dari Rabi bahwasanya ada dan tiada setengah daripada mungkinat mutaqabilat. Maka Allah Ta'ala kehendak dia tu ada. Ini Allah Ta'ala menentukan Zaid itu ada. Allah Ta'ala pilih Zaid itu ada. Dengan ta'alluq tanjizi qadim dia. Iradah ta'alluq tanjizi qadim, Allah Ta'ala pilih Zaid itu untuk ada. Betul? Maka Zaid pun Allah Ta'ala pilih ada pada qadim. Allah Ta'ala qadim tu Allah Ta'ala pilih dah Zaid tu ada. Lepas tu sifat pula nombor 2. Allah Ta'ala pilih Zaid tu tadi ada dia dengan keadaan dia tu putih dan tinggi. Saya ambil 2 lah, sifat banyak lah. Kalau nak kira-kira. Tak? Putih dan tinggi. Yang ketiga ada dia tu. Ini iktibar ta'alluq tanjizi mula-mula. Yang ni daripada apa? Daripada tiada. Mula-mula, tanjizi mula-mula. Ya, maka apa? Maka dia tu tadi, ada dia tu tadi pada buku 7. Jelas? Ada dia pada buku tu 7. 7. Tak tengok lagi tu. Boleh ke? Ajar. Pada buku 7. Ada mana? Ada di piramid. Pucuk. Tarak. Dahsyat ah. Poh. Ada. Buku 7. Baik. Lepas tu ada buku 7 tu pula di atas piramid. Jihad. Betul? Ada dia tadi tu dengan kadar mana? Dengan mikdar mana? Berapa contoh kita kata? Kalau panjang ni, budak besar ni. Besar ni. 25 cm. Dengan kadar 25 cm. 2 jekah. Gitu. Faham tak? Maka semua sifat tadi Allah Ta'ala tentu. Bila? Qadim.
Maka siapa pukul 7 kalau pergi duduk atas piramid tu, Ustaz ambil pergi duduk atas piramid. Tengok. Dia kira ada situ. Dia akan ada situ. Tengok baik. Lepas tu hak ada dia tu, siapa hak buat? Qudrah. Baik, ketika si Zaid tu ada, tak ada dia tu hai tentu tak tadi? Tiada Zaid tu hai tentu tak pukul 7 tu? Tak. Maka sebab tu dia ada sini. Maknanya Allah Ta'ala buat tak tiada tadi? Allah Ta'ala meniada dah Zaid pukul 7 tadi? Tak, Allah Ta'ala mengada saja. Terlepas dah situ. Terlepas dah mungkin. Ada tu? Adam dia tu hai tak ada situ tu ketika dia pilih situ. Hai tak? Baik. Lepas tu apa? Tinggi dan putih. Maka tinggi dan putih Zaid ketika dia ada tadi tu. Oh, tinggi kan Ustaz? Baru kan nak? Kira. Skala 20 budak ni 25 tinggi kata gitu. Backup sikit. Dah. Tinggi dia. Budak tu tadi tinggi. Maknanya Tuhan mana tu nak rendah tu? Tuhan tak mana tu? Mana Tuhan buat nak rendah tu? Tak buat. Tu makna setengah mungkin. Tuhan menentu, Tuhan mengada ataupun meniada tadi. Faham tak? Setengah sahaja pada tanjizi. Jelah, begitulah apa? Putih dia tadi tidak hitam. Faham tak? Begitulah juga atas tadi tidak bawah. Ustaz, tidak hidup bawah langit. Ini antara iskal juga pada masalah jihad. Ustaz, saya nampak sesuatu tu tadi dia berjihad dengan 6. Jadi bila Ustaz kata dia duduk atas langit, Ustaz kata bila duduk satu jihad tak adalah hak jihad lain. Dia silap faham. Maksud jihad tu tadi, yakni dia duduk atas piramid, maknanya dia duduk bawah piramid tak? Tak. Bukan masuk duduk atas piramid duduk bawah langit pula. Kira situ salah. Faham tak ni? Kalau gitu tak sesalah ke jihad? Maka kerana lazim daripada berjihad dengan satu, jihad 5. Faham tak? Jihad 5. Jihad ada apa lagi? Lazim sesuatu tu tak ada jihad sah, dia akan berjihad dengan 5 lain. Kan ada sah, berjihad sah. Sebab tu mustahil tali ada sahujung. Cari tali ada sahujung. Cari. Mama saya cuba. Tali ada sahujung. Bisa cuba? Kalau ada mari sah. Mari. Rumah macam fikir tu. Nama duk gitu tu mana tu? Mata muka lain tu mah. Ngaku ni. Ada apa? Ada tak sesuatu ada atas saja tak ada bawah? Ada? Tak ada. Ada tu. Letak je atas sesuatu, ada tu. Sabih hal lain habis. Bila berjihad, kalau kita belajar lazim bertempat. Kerana tak ada sesuatu yang berjihad melainkan dia bertempat. Bila sesuatu bertempat, dia tak lazim daripada tu sama ada gerak ataupun diam. Sama ada gerak ataupun diam. Pilih. Sifat naqais mana lagi nak sifat kepada Allah Ta'ala? Pilih. Bila naqais sabit, dia kesabit habis. Lepas tu kena faham. Lepas tu kena ngaji satu fan suku pula nama umurul ammah. Satu fan suku pula nama umurul ammah. Dia bukan ilmu kalam, dia bukan ilmu mantik, dia bukan ilmu makulat, nama dia umurul ammah. Ni kena faham boleh. Ni antara cara kita, benda biar ada dalam akal kita, cara kita nak, atau kita panggil alat untuk berfikir. Selain daripada mantik. Antaranya umurul ammah. Kena ada bagian ini. Boleh? Dia tak kena payah. Tak kena payah. Umur ammah ni, dia tak adalah siapa payah sangat. Tapi dia ada hak payah dia. Dia ada hak payah misbah. Contoh misbahul arwah, asbahani. Syarah misbah, syarah si Zakaria, lawami dan sebagainya tu payah sikit. Qutubuddin Ar-Razi, syarah misbah 3 jilid lepas tu. Qutubuddin Ar-Razi, syarah kepada Syamsiyah. Dia ada hak payah dia ni. Kalau nak boleh lah hak payah tu. Tapi ada hak mudah dia. Ambil hak mudah dulu. Kau kan? Kau pengen nak payah lalu. Mustahil orang boleh payah nak payah lalu. Adatan. Adatan. Jadi gitu ni. Mana tadi? Tu jihad. Patut kita cukup. Jelas tu dah? Fadal baca. Kepada hak ni dah ini. Ini kita kena uti awal sikit.
Ini kita nak bertiawas sikit. Ada 10 minit lagi? Betul kena bertidah? Ada kita. Fadal. Telah kita maklum ta'alluqul qudrati ala wafqil iradati allati hiya wafqil ilmi. Allati hiya ala wafqil ilmi. Ala ada 2 tisah? Allati hiya ala wafqil ilmi. Maknanya apa yang Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala tahu apa yang Allah Ta'ala tentu. Yang Allah Ta'ala tentu tidak boleh menyalahi apa yang Allah Ta'ala tahu. Apa yang Allah Ta'ala buat tidak menyalahi apa yang Allah Ta'ala tentu. Lazim daripada tu. Lazim daripada tu. Boleh. Yalah. Ni kalau kita mengaji syakal, maka akan tubik apa satu natijah. Lazim apa yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala tahu. Itu natijah kita tubik. Jalan tu? Faham tak? Gitu. Fadal. Tambih keempat. Pada tanjizi iradat, Allah yang bersifat dengan iradat itu akan menentukan bagi tiap-tiap mungkin keadaan-keadaan yang tertentu. Apabila tertentu satu-satu keadaan itu, maka tiadalah yang lawannya. Inilah yang dinamakan al-mumkinat al-mutaqabilat. Dan iaitu ada 6. Pertama, ada dan tiada. Kedua, sifat-sifat. Ketiga, jihah yang 6. Keempat, tempat-tempat. Kelima, masa-masa. Keenam, miqdar, yakni cakatan. Maka tilik kepada suluhi qadim, Allah yang bersifat dengan iradat itu boleh menentukan semua ini. Adapun melihat kepada tanjizi qadim, maka kena kepada setengah-setengah sahaja, dengan syarat yang kena itu tidak berlawanan. Boleh? Habis tak tu. Qala al-musannifu, maka tiada ta'alluq ia dengan yang wajib dan yang mustahil. Oh, ni kena tambah molek ni. Maka tiada ta'alluq ia iradah. Dengan yang wajib, ini dengan perkara yang wajib mana? Wajib apa? Wajib akli zati. Kena tambah tu. Wajib akliyun zatiyun. Kerana di sana kita ada soal lagi, wajibun akliyun aridiyun. Kita ada soal lagi. Kalau kita kata sini tak ta'ala ni adalah wajibun akliyun zatiyun. Dan yang mustahil, ini mustahil mana? Akliyun zatiyun. Kerana di sana kita ada benda mustahil aridiyun. Ada pun perkara wajib akli zati. Kenapa tidak ta'alluq? Nak ta'alluq lagu mana? Sebab perkara itu sudah tentu adanya dan sudah tentu sabitnya. Betul. Benda tu tadi sudah tentu sabitnya dan sudah tentu adanya. Maka perlu pilih lagi tak? Perlu apa? Kira-kira lagi tak? Tak dah. Benda sudah tentu adanya. Kalau kita kata dia ta'alluq kepada iradah, betul. Imma dua. Imma kita kata hakikat apa? Wajib itu sudah berubah menjadi mungkin. Imma kita kata iradah tu tadi ta'alluq dia bukan taksis dah. Pilih. Dua-dua tu qalbul haqa'iq. Wa qalbul haqa'iqi muhal. Contoh kita kata gini. Okey, nampak tak? Contohnya zat Allah Taala. Zat Allah Taala tentu ada tak? Tentu adanya. Zat Allah Taala tentu ada. Maka zat Allah Ta'ala yang tentu ada, ta'alluq iradah berta'alluq tak pada dia? Tak berta'alluq. Apa? Kalau kita kata ta'alluq iradah itu berta'alluq pada dia, maka apa? Imma kita akan kata zat Allah Ta'ala itu tadi harus ada. Maka kita dah tukar benda wajib jadi benda harus. Dan mengatakan zat Allah Ta'ala yang wajib ada itu menjadi harus ada, membawa kepada Allah Ta'ala itu boleh terima tiada sebelum ataupun selepas. Dan telah kita sabit bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan kidam dan baqa. Dengan dalil dua tersebut, akli dan nakli, maka mustahil Allah Ta'ala itu harus ada. Maka wajib ada. Lazim daripada tu tak ta'alluqlah iradah kepada ada Allah. Kerana kita kata ta'alluq iradah, yang kita kata apa? Harus ada tadi itu, siapa menyebabkan kita kata harus ada? Ta'alluqnya apa? Iradah kepada adanya Allah.
Ya tu. Ataupun kita kata akan berlakunya adalah ta'alluq iradah sudah bukan taksis. Ya tu. Bila kita kata ta'alluq iradah itu bukan taksis, imma dua. Imma dia tak bertakluk, imma dia bertakluk dengan takluk yang lain. Maka ketika tu tak panggil iradah dah lah. Kalau dia tak takluk, maka dia tak ada hayah. Maka hayah tak bertakluk, maka bukan iradah. Tak perlu dia duduk sini. Dan kita bina asal masalah kita nak dia tu tadi bertakluk, tidak gitu? Dengan takluk yang khusus. Dan kita dah terima daripada awal ke apa? Bahawasanya ke apa? Hakikat setiap takluk itu berbeza. Cepat sikit ni. Ni gapo hak nak tengah buat ni? Nama dia istillah. Gapo tak berlaku sini, tolak ni, tubik sini pula, tubik sini pula. Tu nama dia istidlal. Anak kena cepat sikit ni. Ya tu? Awak degak, igak. Awak tak degak, awak dengar balik. Anak minta tolong tu. Bagi setengah orang mufid. Bagi setengah orang mungkin berat sikit. Sikit lah. Sikit lah. Bila kita kata qalbul haqa'iq kepada iradah, kepada ta'alluq taksis, maka imma dua. Imma dia tak ta'alluq dah. Dan benda tu kita nafi daripada awal lagi sebab kita nak dia ta'alluq. Tak ada? So, kalau kita nak iradah tak si ta'alluq, kita nak iradah ta'alluq. Sebab tu kita tak dalam sifatun muta'alliq, muta'alliqah. Kalau tidak, dia duduk sekali dengan hajah daripada awal lagi. So, waktu kita tak boleh terima dah. Imma, kalau kita kata dia tu tadi bukan taksis, imma dia akan duduk salah satu daripada apa? Salah satu daripada taksir, ataupun inkishaf, ataupun dilalah. Dan itu juga kita kata apa? Tak boleh berlaku. Sebab apa? Kalau itu berlaku, maka iradah tak perlu ada. Duduk dalam itu selalu. Jadi gitu. Maka apa sini, kita kena kata, kok mana-mana iradah kena ada hakikat sendiri. Tahu? Maka bahas sini, bila hakikat iradah kena ada hakikat sendiri, ini ta'alluq taksis kena ada hakikat sendiri, maka tertolaklah pendapat tadi. Apa? Bubuhnya hakikat taksis. Tertolak dua-dua. Imma kita kata wajib tu tadi jadi harus tertolak, ataupun hakikat taksis sudah bubuh, tertolak juga. Maka apa? Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah, dia menentukan. Tu rasa dia. Baik dah baik? Kita duduk mana ni? Hilir sebentar ni. Rasa macam tengah jalan tu kan? Mustahil selagi. Mustahil. Bapa ta'aluk iradah tak boleh bertaluk kepada benda mustahil? Kerana perkara mustahil sudah tentu apa? Tiadanya ataupun tidaknya. Tidak gitu. Kalau kita kata dia tu tak jadi apa? Bertaluk kepada apa? Perkara mustahil. Sekali lagi. Perkara mustahil kita dah belajar dalam bab apa? Hukum akal. Dia adalah perkara yang mesti tidak ataupun mesti tiada. Tahu? Dan al-aula fi ta'rif pada mustahil pada akal adalah apa? Ta'rif al-Imam Dardi. Hok duk baca sama sebelum kelas. Apa ta'rif mustahil? Ma la yaqbalu as-subuta. Tahu? Perkara yang tak terima sungguh dia. Tu ta'rif paling aula daripada ta'rif Imam Sanusi. Ni kita kecek antara ta'rif ulama dengan ta'rif ulama ni. Bukan kita hak tu buat tu bukan. Tahu? Dengan ilmu yang mereka sendiri bertutur. Al-Imam Dardir, huwa man huwa fil aqliyah. Tengok madrasah yang dibina anak-anak murid dia. Huwa man huwa. Anak-anak murid dia tengok Al-Imam Bulaki. Tengok Imam Ilish, anak-anak murid dia. Lagu mana? Madrasah tu, madrasah besar aqliyah berlaku daripada dia. Al-Imam Dardir antara pengarang kepada syarah Adabul Bahsi wal Munadharah terbaik. Imam Dardir, bukan biasa-biasa, selain pada sufi. Biasa. Al-Imam Sanusi huwa man huwa, pengarang Mukhtasar Sanusi dalam mantik. Jadi gitu, akidahnya siapa kubra. Siapa baca Wusta, siapa baca kubra syarah dia tahu. Lagu mana Imam Sanusi ni? Kau kan? Saya kan. Kan Ustaz Amin kubra. Hakata. Ini ulama dengan ulama. Tapi bila tengok kepada tertib kaedah yang mereka letak, maka kita boleh katakan ta'rif al-Imam Ad-Dardi lebih aula daripada ta'rif al-Imam As-Sanusi. Dengan disiplin ilmu yang mereka sendiri menguasai. Yang mereka turunkan sampai kepada kita. Jadi apa ta'rif mustahil paling baik Ustaz Umi? Ma la yakbalu as-thubuta. Boleh? Ma la yakbalu as-thubuta. Bukan ma la yakbalu al-wujud, tapi ma la yakbalu as-thubut. Perkara yang tak terima sabit dia. Baik sekarang ni,
Perkara tu tadi, perkara mustahil adalah perkara yang kita tak terima sungguh. Tak terima kalau dia tu sabit. Yakni apa kita faham? Dia mesti tidak. Dia mesti tak. Dia mesti tiada. Sah? Perkara yang mesti tiada, boleh kita panggil mungkin? Tak boleh. Tak boleh panggil mungkin. Dan taksis, apa lagi tujuan taksis tu mari? Kalau benda tu sudah tentu tidak. Gapo berlaku tak tahsil kepada taksis? Tak berlaku. Kita tak nampak kimatut taksis pada benda mustahil. Jawab lagu ni lagi aula daripada kita jawab gajah tak ukar-ukar. Tahu tak? Nisbah penuntut ilmu lah. Ni nisbah penuntut ilmu. Nisbah ke kampung, kena guna gajah tak ukar-ukar ko. Ikutlah ke apa? Tahu tak? Jelah. Kalau tanya, apa taksis tak ta'aluk kepada wajib dan mustahil? Kita jawab, kerana bayang ke gajah. Gajah ni dia ada kerja dia. Apa kerja dia? Berjalan. Kan? Maka kita kata tak kepada gajah yang berjalan tadi lemah, kalau dia tak ukah pokok. Tak. Tugas dia berjalan tu. Kan tak? Tu. Begitulah juga kita tak kata Allah Ta'ala lemah bila dia tak berta'aluk tadi kepada wajib dan mustahil. Bahkan kalau dia ta'aluk, situlah lemah. Tidak kayak gitu? Situlah lemah dia. Apa? Dah benda mustahil? Contoh, kita kata Allah Ta'ala kul iradah dia bertakluk kepada perkara mustahil. Imma dua. Imma perkara mustahil jadi mungkin, imma hakikat taksis berubah sekali lagi. Dia tak jadi taksis dah. Dan imma dua pula. Kalau dia bukan taksis, imma dua. Imma dia tak bertakluk, imma dia akan duduk salah satu daripada takdir ataupun inkishaf ataupun dilalah. Pilih. Taksis ada 3. Sam'un, basar dengan ilmu. Sama ada apa? 3 lah. 1, 3, 4, 5. Sama ada duduk dari 5 sifat. Pilih. Jelas? Adapun kalau gabah dia tu tadi mengubah mustahil jadi mungkin. Contohnya apa benda mustahil? Tiada Allah. Maknanya kalau kita kata tiada Allah tu tadi, yang mustahil, yakni yang mesti tidak. Tiada Allah mesti ada ke mesti tidak? Mesti tidak. Sah? Mesti tak. Kita tak terima kata dan tak boleh terima dalam akal kita tiada Allah Ta'ala tu sabit. Sah? Maka dia mesti baik. Kalau kita kata dia harus, apa berlaku? Kalau kita kata dia harus, apa berlaku? Dia tu boleh sungguh, boleh tak sungguh. Maknanya kita terima dalam akal kita Allah Ta'ala boleh tiada. Tidak gitu? Dan kita dah belajar sifat wujud. Betul? Dalam aqaid nasafiyah kita belajar dah. Contoh mana ikut aqaid nasafiyah. Kita belajar dalam aqaid nasafiyah haqaiqul asya'i sabitah. Kita ni sabit dah? Kita sabit. Bila kita sabit, kita tengok pula. Betul ke tak maklumat kita tu sabit? Kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada kita dapat daripada hassah. Kita dapat daripada khabar mutawatir. Kita dapat daripada akal kita ada. Maka sah ke tak maklumat kita dapat tadi? Kita tu ada? Sah. Bila sabit atas tu, kita tu tadi, kita dapat kata bahawa kita ni ada setelah daripada tiada. Sebab kita dapati kita ni berubah. Dan perubahan kita tu kita dapati dengan akal kita. Dan maklumat yang kita dapat dengan akal itu tepat. Betul? Itu tepat. Sebab dia imma daruri, imma nadari. Ingat tak? Maka pahas sini apa lazimnya? Lazimlah yang mengadakan kita daripada tiada. Pertama ada dia tu mesti. Yang kedua apa? Dia mesti ada. Dia mesti ada. Kalau dia tak ada, maka kita tak kena terima daripada awal lah. Kita tu tadi apa? Ada daripada tiada. Tidak gitu? Maka bahas ini khulasah di akhir sekali. Allah Ta'ala mesti ada. Tak terima kalau dia tak ada. Maka boleh tak kita kata Allah Ta'ala tiada Allah Ta'ala tu mungkin? Tak boleh. Dia mesti mustahil. Lazim daripada hak tu terbatallah pendapat mengatakan apa? Mengatakan ta'alluqnya iradah kepada benda mustahil. Ini sesat pertama. Yang kedua, tukar hakikat apa? Tukar hakikat taksis. Dan kita dah cerita tadi. Sama cerita dia macam benda wajib. Maka terbatallah apa? Pendapat yang mengatakan taksis sudah berubah hakikat. Jelas. Apa dah baik? Boleh baik dah? Dia mungkin kena fikir sikit. Mana ustaz berubah hakikat pula dah. Ana berubah dah hakikat ni daripada pahal tak pahal.
Sah? Lebih 10 minit tu. Ni yang main sudah ni kena pergi selalu. Sah? Boleh. Tak betul dakwah. Ada? Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Wallahu a'lam. Ini kita kena bertiawar sikit seperti mana kita sebut tadi. Boleh? Jadi kita targetnya sebelum daripada habis cuti biasa ni kita boleh selesai apa? Boleh selesai iradah tu. Apa kita kena terang balik ni iradah ni? Iradah ni tadi dia seperti mana kudrah. Ramai orang tak faham dan ramai masalah lebih-lebih lagi masalah anak muda lah ni berlaku daripada tak faham tak faham sifat iradah, ta'alluq dia dan muta'alaq dia. Antara masalah besar dalam iradah ialah Allah Ta'ala menentukan perkara-perkara yang jahat. Tu masalah. Bukan masalah diri dia tu masalah orang tak faham tu. Tahu? Dia beza. Makam kita kena rakyat hakikat, makam kecek. Adakah Allah Ta'ala bertakluk dengan segala benda yang jahat? Benda jahat tu mungkin tak? Zina seorang itu tadi. Mungkinkah? Haruskah? Wajib? Mungkin. Perkara tu mungkin. Allah Ta'ala iradah dia bertakluk tak kepada zina dia seorang itu tadi? Bertakluk. Tahu? Bertakluk. Itu makam hakikat kita kecek. Fi maqamit ta'lil. Sersasa. Makam yang kedua adalah makam kecek umum. Awam. Kata, kecek kedai-kedai kopi, kecek buang-buang yang sayang-sayang. Betul? Bukan pada makam ta'lim dan ta'allum. Maka boleh kita kata mudah-mudah Allah Ta'ala ta'aluk pada zina. Salah tak kecek kita? Tak salah kecek kita. Betul dah. Hakikat tu kan? Sah? Tapi kecek lagu tu bukan pada ahli dia, bukan pada tempat dia. Salah. Ya tak sah? Salah. Ya tak? Macam mana anak cerita? Kita bina semangat kita tu tadi daripada bekas hak cemas. Tak? Kita bina semangat kita tadi daripada bekas hak cemas. Kekal tak semangat kita tu? Tak kekal. Usahalah langit bumi pun tak kekal semangat tu. Tak? Contohnya tengok apa ni kita bagi misalnya tu. Kata Allah, apa dia? Mer. Allah. Nah. Tengok cerita lah ya. Tengok cerita ke apa? Cerita ke apa kan? Garang-garang sikit. Setelah daripada anime. Cerita orang pula. Ke apa? Semangat. Kalau tengok tu, biasanya orang tu jadi ada problem. Dengar lagu. Ini antara setengah yang dibalakan juga ni. Jadi tu, dengarlah lagu. Dia kata saya dengar lagu ni, saya jadi semangat. Gini. Ada? Ikutlah lagu. Contoh lagu tu tak? Aku akan misalnya bagi apa ni? Aku akan berusaha sampai boleh menyalahi takdir. Memang pada peringkat mabda' dia boleh buat. Hujung jatuh dia kalau dia tak duduk dengan cara yang tepat, dia boleh buat tak? Dia tak boleh buat. Betul semuanya tadi atas betul. Tapi jam tepat dia mengambil tu salah. Tepat dia mengambil semangat tu salah dah. Bayangkan ambil tepat semua, ambil benda dalam lokal. Lepas tu nak letak dalam hati tu comel. Hati tu comel. Ambil benda dalam lokal, letak dalam hati. Lepas tu kita nak kata hati tu comel, boleh? Kayak salah. Sah? Gitu. Faham tak? Bukan kata salah dengan lagu tu. Salah bahtah bukan. Tak kata gitu. Faham tak? Tu. Gitu. Kamu ada lagi? Gitu. Allah. Hati tak ada lagi. Oh ini ada mana ni? Allah tapi Allah ada. Ini mana? Ini Zahari. Dia ada. Ada gak pun tengok. Tapi kena mana? Bina tempat kita tu. Kalau contoh kita dapat maklumat tu, contoh kita dapat semangat ini. Kita cepat-cepat alih kita tu pergi kepada Quran, pergi kepada hadis. Cepat-cepat. Takut dia semangat tu hilang. So, lepas tu sandarkan dia kepada tempat hak mulia sekali. Semangat ni mulia ke tak mulia? Mulia, sandar kepada Quran, hak mulia sekali. Sandar kepada hadis, hak mulia sekali. Itu cara dia. Sandar kepada kalam ulama, mulia. Gitu.
Tak kata salah, dapat semangat tu. Oh ustaz, tanya tak boleh semangat. Dia tak salah. Dah. Habis dekat tu. Wallahu a'lam. Dah. Allahumma salli afdala salatin ala